Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita menyambung pembelajaran kita secara online di dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk, iaitulah bersuci daripada hadas. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz harapkan apabila kita belajar tajuk ini, anak-anak dapat mengetahui maksud hadas. Yang kedua, anak-anak dapat menyatakan pembahagian hadas dengan betul. Dan yang ketiga, Ustaz harapkan anak-anak dapat mengetahui hukum kita bersuci daripada hadas. Baiklah. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan belajar, bersuci daripada hadas. Apakah itu hadas? Anak-anak tahu apa maksud hadas? Jom kita tengok. Tengok dalam buku teks ataupun lihat pada paparan skrin ini, di mana dinyatakan maksud hadas. Tepi sekali. Anak-anak lihat kat sana. Maksud hadas. Apakah itu hadas? Maksud hadas, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contoh ibadat yang disyaratkan bersuci seperti solat. Yang kedua, seperti tawaf dan juga seperti menyentuh Al-Quran. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak-anak masih belum mengerti apakah itu hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi. Apakah itu kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ialah satu kotoran yang mana ianya tidak dapat dikesan dengan panca indera. Kalau kita nak lihat, tak nampak anak-anak. Mana dia itu hadas? Tak nampak. Itulah dikatakan kotoran maknawi. Ianya ada, terdapat pada diri kita masing-masing. Inilah yang dikatakan hadas. Maksudnya hadas ialah kotoran yang terdapat pada diri seseorang yang menghalangkan untuk kita melakukan ibadat yang disyaratkan perlu bersuci. Kita nak melakukan ibadat tak boleh. Ibadat mana? Ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya seperti solat, tawaf, nak sentuh Al-Quran, tak boleh. Nak solat, tak boleh. Nak tawaf di Kaabah, orang yang mengerjakan haji ataupun umrah tak boleh nak tawaf. Nak sentuh Al-Quran tak boleh. Kerana apa? Kerana ada kekotoran pada diri kita. Tak nampak pun, Ustaz. Mana ada kotoran? Saya dah mandi. Mana ada kotoran? Tak nampak pun. Ya, tak nampak sebab kotoran ini kotoran maknawi. Apa itu kotoran maknawi? Ustaz dah bagi tahu tadi, ialah satu kotoran yang tak dapat kita nak kesan
dengan panca indera kita, dengan mata kita. Nak pegang pun tak boleh nak buat apa-apa. Tak nampak, tak boleh nak pegang. Inilah kotoran maknawi. Ada satu lagi nama dia kotoran hissi. Kotoran hissi ialah yang kita nampak. Contoh, ada darah dekat baju, dekat badan kita. Itu kotoran hissi. Ini kotoran maknawi. Nampak? Tak nampak. Tapi ada pada diri kita. Oleh yang demikian, kita nak solat, Allahu Akbar, tak boleh. Nak baca, nak sentuh Al-Quran, nak pegang Al-Quran, nak ambil Al-Quran, tak boleh. Kerana ada kotoran pada badan kita. Itulah dikatakan hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Baik. Hadas ini pula anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadas ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, hadas besar. Hadas besar ini, cara kita nak bersuci adalah dengan mandi wajib. Yang kedua, hadas kecil. Cara kita nak bersuci adalah dengan berwudu. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ulang sekali lagi. Hadas, pembahagian hadas. Hadas mempunyai dua pembahagian. Dua bahagi. Yang pertama, hadas besar namanya. Yang kedua, hadas kecil. Jadi, hadas ada dua. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, kita kena mandi wajib. Hadas kecil, kita kena berwudu. Hadas besar itu apa, Ustaz? Nanti kita akan bicara. Ustaz nak bicara dulu hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Kalaulah kita berhadas kecil, perlu berwudu. Baru boleh solat, baru boleh sentuh Al-Quran, pegang Al-Quran, barulah boleh seseorang itu untuk tawaf ketika mana dia mengerjakan haji. Hadas kecil ialah contohnya. Alamak Ustaz, sakit perut lah, nak buang air besar. Kita pun bergegas pergi ke tandas. Bila kita masuk tandas, kita buang air besar. Setelah selesai kita buang air besar, kita sudah berhadas kecil. Nak solat boleh tak? Tak boleh. Kena berwudu sebab kita berhadas kecil. Atau contoh yang lain. Kita rasa nak buang air kecil. Ustaz minta izin nak pergi ke tandas, nak buang air kecil. Ustaz cakap, pergilah. Kamu pun pergi, masuk dalam tandas, buang air kecil. Tiba-tiba nak sentuh Al-Quran, nak pegang Al-Quran, ataupun nak solat zuhur umpamanya. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita berhadas. Ada kotoran pada diri kita. Tak nampak pun Ustaz dah basuh tadi. Ya, kotoran maknawi anak-anak. Kotoran maknawi. Kotoran yang tak dapat dikesan dengan mata. Tak boleh nak tengok. Tapi ada pada diri kita. Sebab apa? Sebabnya tadi
kita ke tandas buang air besar ataupun kita ke tandas buang air kecil. Ini ialah hadas kecil. Oleh yang demikian, untuk solat, untuk pegang Al-Quran, perlu kita berwudu. Sekali lagi, perlu kita berwudu. Itu hadas kecil. Contoh lagi. Alamak, sakit perutnya, perut terkentut. Nak solat boleh? Tak boleh. Nak sentuh Al-Quran boleh? Tak boleh. Kalau orang yang pergi haji nak tawaf, tak boleh. Sebab berlaku di dia pada seseorang itu hadas kecil. Inilah hadas kecil. Yang mana kalau berlaku perkara tersebut, cara kita nak bersuci dengan berwudu. Jelas apa itu hadas kecil? Hadas kecil seperti buang air kecil, seperti buang air besar ataupun terkentut. Maka pada ketika itu nak solat tak boleh, nak tawaf tak boleh, nak sentuh Al-Quran tak boleh. Perlulah kita mengambil wudu terlebih dahulu. Itu pembahagian yang pertama. Hadas kecil. Adapun hadas besar, ini kita akan belajar pada topik kita yang akan datang pada bahagian yang kedua. Apa itu hadas besar? Hadas besar perlu kita bersuci dengan cara mandi wajib. Adapun hadas kecil, cara bersuci dengan berwudu. Okey? Hadas besar dengan cara mandi wajib, hadas kecil dengan cara berwudu. Khalas. Baik. Hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Bersuci daripada hadas ialah wajib hukumnya. Mana bukti kata wajib? Mana kata wajib tu buktinya? Iaitulah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, yakni berhadas, maka bersucilah. Jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah. Maka hukum bersuci ialah wajib. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan pembelajaran kita pada hari ini, kamu dapat mengetahui maksud hadas, dapat menyatakan pembahagian hadas. Yang ketiga, dapat kamu ketahui hukum bersuci daripada hadas. Sehingga kita bertemu lagi pada pembelajaran secara online kita pada siri yang seterusnya bagi bahagian yang kedua, yang Ustaz akan bincangkan apakah itu hadas besar. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.